بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya, Syekh Nazri, tuan-tuan, pegawai, perempuan, kakak-kakak, abang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Wa kullu amin wa antum bi khair. Belum terlewat untuk saya ucapkan selamat tahun baru Hijrah 1436 Hijrah. Alhamdulillah. Saya pun dah lama buana tak datang, tuan-tuan. Kitab saya pun dah hilang, tapi saya tak apa, saya ada stok kitab. Tuan-tuan ni pun dah jual kitab, saya tahu lah kan. Kata Nazri tadi teknik 9 ya. Dan saya juga sebelum kita mula, saya nak maklumkan dah berhijrah. Pejabat saya makin dekat dengan rumah sekarang ni. Saya tidak lagi bertugas di kuis, tapi bertugas dengan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan sebagai pengurus lembaga masjid Negeri Sembilan. Jadi dah pindah wajah lah, balik kepada asal. Lagi jadi imam, sekarang jago imam pula ya. Tapi tuan-tuan sekalian, itulah jadi hijrah tempat kerja. Mudah-mudahan insyaAllah semakin baik, baru lebih kurang dah 3 kali dapat gaji dah ya, Alhamdulillah. Dan sebulan setengah saya di Mekah, baru-baru ini saya pergi haji bertugas. Dan insyaAllah ini kita nak sambung sedikit lagi perbincangan. Ada 3 hadis ya. Ada 3 hadis yang kita nak bincangkan pagi ini secara sepintas lalu, tentang apakah dia yang dikatakan teknik perbandingan dan perumpamaan. Tuan-tuan ya, dalam mengajar ni, dalam menyampaikan ilmu ni, kadang-kadang kita guna-guna sikit bahasa-bahasa yang macam ni lah, bahasa-bahasa yang buat perbandingan dan perumpamaan. Kita terus kepada hadis yang pertama, tuan-tuan. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana mathalul utrujjah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Itu yang pertama. Yang kedua, wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah ta'muha tayyibun wa la riha laha. Yang kedua. Yang ketiga, wa mathalul fajir alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalir raihana rihuha tayyibun wa ta'muha burrun, sehingga akhir hadis lah. Baik, hadis ini tuan-tuan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kita semak terjemahan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Quran adalah seumpama buah utrujjah, bukan Ultraman, bukan baca itu utrujjah. Utrujjah ni dikatakan macam limau kasturi ya. Utrujjah, bau wangi, rasa sedap. Ini perumpamaan kita orang Islam yang baca Quran, tuan-tuan ya. Tapi banyak kita ni tak baca Quran, jadi tak adalah dia punya tuan, kuranglah sifat itu. Tengok pula tuan, orang mukmin yang tak baca Quran ni, perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Quran adalah umpama buah tamar. Tak apalah ustaz, tamar pun tamar lah ustaz, asal buah tak. Tuan-tuan ya, kenapa diumpamakan buah tamar? Buah tamar sedap tuan-tuan, ada bau tak? Tapi tak ada bau. Kita ni goma yang ada bau dan rasa pun sedap. Kita nak tentu kan. Itu orang yang baca Quran. Tapi kalau tak baca Quran, jatuh status dia tuan. Ya, tuan-tuan, rasa sedap tapi bau tak ada. Itu yang jenis tak baca Quran. Okey, yang lebih parah lagi macam mana? Dan perumpamaan seorang fasik. Fasik ni mana? Orang yang melanggar perintah Allah Taala. Tahun baru ko, tahun lama ko, itulah agamanya. Ya, tahun baru Islam bacalah doa akhir tahun ko,
awal tahun kau dia baca doa lain. Apa dia baca doa apa? Doa pegang anjing gitu kan. Jadi benda tu fasik lah. Kan? Walaupun saya percaya mungkin ada yang setuju dengan program-program macam tu kan. Kita kata kita terbuka lah ustaz. Kata mazhab ni semua betul. Apa salah pula orang tu pegang anjing, dia bukan pegang apa kan. Contoh kita kena sayang binatang. Nabi suka sayang binatang. Itu nanti kita cerita tuan Kembali, hadis ni sebab apa? Yang ketiga tadi, orang jahat yang baca Quran, dia perangai memang tak senonoh tu. Tapi dia masuk tilawah Quran dia dapat johan peringkat kebangsaan. Dia pernah wakil peringkat antarabangsa di Iran, tapi perangai Allah baca Quran tapi tak, contohnya baca Quran tapi tak solat. Contoh begitulah. Pasti ke tu? Kan? Dia masya-Allah, suara sedap. Taranum memang kalau untuk dongan tuan memang untuk burung kau boleh berhenti lah. Dongan bacaan dia sedap. Tapi malangnya tuan dia ni fasik. Fasik katanya dia baca tapi dia tak memahami dan tak cuba mengamalkan, bahkan menentang ajaran Quran tersebut. Ini fasik. Fasik baca Quran, bau ialah harap wangi tapi rasa baik. Seumpama pohon raihanah. Tuan, bau wangi tapi rasa baik. Kita nak menonton, kalau boleh kita nak termasuk golongan yang pertama tadi, utruja, ada bau, ada rasa. Baik, terus tuan. Dan perumpamaan orang fasik yang tidak membaca Quran, dahlah jahat, tak baca Quran pula tu, sama macam peria, rasa pahit, bau tak ada. Ini kan perumpamaan. Kemudian, dan perumpamaan kawan yang baik. Tuan, selesai. Jadi ada berapa golongan? Ada 4 golongan manusia ni tadi tentang Quran. Ya, kita ulang balik tuan, manusia ada 4 golongan tentang Quran. Kita nak jadi kumpulan yang pertama tadi, orang mukmin yang baca Quran. Jadi dalam kita cantik, luar kita pun cantik. Itu dia. Baik. Terus, dan perumpamaan kawan yang baik adalah seumpama tuan mempunyai minyak wangi. Kita kawan dengan orang soleh, kita kawan dengan orang yang salihah, sama seperti kawan dengan tokek minyak wangi. Apa tuan-tuan dapat kawan dengan tokek minyak wangi? Sekiranya kamu tidak memperoleh sesuatu apapun daripadanya, kamu akan dapat bau wanginya. Boleh ada jenis tuan-tuan, minyak wangi ni macam-macam jenis, macam-macam kualiti. Ada yang RM2 dapat, kan ada yang serial pun dapat, tapi campur minyak gas pun campur lah tu kan. Ada yang ori tuan sampai beribu pun ada, kan, macam-macam jenis. Kalau kita berkaitan pada minyak wangi tuan, kalau di Mekah Madinah, kita yang pernah pergi umrah ataupun pergi haji tahu kan, minyak wangi tuan, kita pun dah tak tahu mana satu bau. Sampai 3 boleh dia bagi kita yang bau senyap, kita pun tak tahu mana satu yang wangi, mana tak wangi kan. Tapi sekurang-kurang kalau kita tak jadi boleh kan, dia wangi kan. Ni buang asam tu membazir masuk dia ni buang. Ada tuan, kita pergi kedai dia, kita akan wangi juga. Walaupun kita tak boleh. Sama macam kita pergi pasar Tamar tak? Semua halal tak? Tolak sana, tolak sini, 3 pack biji dah banyak, tak jadi beli gitu kan. Besok kita datang bambu gitu kan, tuan-tuan. Jadi maknanya kita kawan dengan orang-orang yang baik ni, kebaikan tu akan melekat sikit kat kita. Adalah banyak, tak banyak, sikit mesti ada juga kita dapat kebaikan itu kalau kita kawan orang baik. Nabi umpamakan macam mana? Seperti kita berkawan dengan orang yang memiliki minyak wangi baik. Sebaliknya tuan, manakala perumpamaan kawan yang jahat, umpama seperti tukang besi. Umpama tuan bukan masuk kerja tukang besi ni haram ataupun makruh, tak. Kerja tukang besi halal. Kalau tak ada tukang besi kan di rumah je kan. Boleh kerja tukang besi, tapi perumpamaan ini diberikan walaupun kamu tidak terkena warna hitam, asap ke habuk ke tuan, tapi dan tetap karat kata tuan, asap itu tetap penuh pada kita. Sebab kita berkawan dengan orang yang tukang besi tadi, yang dianggap sebagai tidak berapa bersih. Baik, kita tengok kesimpulan hadis tuan. Hadis ini menggalakkan kita untuk melakukan kebaikan. Jelaslah apa kebaikan itu tuan? Baca Quran. Yang kedua, berkawan dengan orang yang baik-baik. Yang satu. Yang kedua tuan-tuan, kita ni digalakkan berkawan dengan orang-orang soleh. Contohnya para alim ulama. Saya pernah sebut dulu, mungkin tuan-tuan dah lupa, tapi saya mesti ingat kat sini saya sebut antara KPI kita orang Islam ni, walaupun dia kerja jabatan pejabat Islam, bukan kerja jawatan kamu, tapi antara KPI dia sekurang-kurang dia benda fardu ain ni dia mesti settle. Kan?
Pada fardu ain mesti settle. Saya barunya ada orang meninggal di Yampangan. Abang tu tanya, "Ustaz, kita sembahyang sunat jenazah ni Ustaz, berapa rakaat?" kata dia. Abang ni saya ingat dah berapa kali mumayyiz ni, berapa kali mukallaf ni kan. Ya, soalan ni tuan-tuan faham. Kita sembahyang sunat jenazah ni berapa rakaat? Dua soalan salah lah. Satu, solat jenazah bukan sunat kan? Dia fardu kifayah. Ni kalau ibu, kakak-kakak ni pun kena sembahyang jenazah, nanti tak tahu cerita. Kan tak apa, kita datang 7 pukul, nanti kita balik, kita bagi RM10 masuk renjang tu dah balik. Jangan macam tu. Kalau lebih lagi yang meninggal tu keluarga kita. Sembahyang perempuan tidak ada larangan untuk sembahyang jenazah. Bahkan perempuan juga dituntut sama untuk solat jenazah. Dia cuma tidak dituntut pergi kubur. Sebab kan dia guling-guling ke kubur ni. Sekarang musim hujan ni jangan basah kan. Lipas semua basah, lecak semua kan. Tapi untuk sembahyang jenazah, dia dituntut. Kan? Baca Yasin, bagi sunat Al-Quran, kita dituntut juga. Cuma kita kontrol lah. Jangan kita baca kuat-kuat ataupun sebagainya kan. Jadi tuan-tuan sekalian, saya nak kata tadi, tahap kefahaman masyarakat kita masih rendah dalam agama ni. Jadi tuan-tuan ni walaupun alhamdulillah saya katakan syukur sebab ada juga pengajar-pengajar macam ni, sekurang-kurang kita singgahlah 1-2 bondo di telinga kita dan kita faham sikit sebanyak pun alhamdulillah kan. Tetapi maknanya peningkatan ilmu kita mesti ada, mesti berlaku. 1436 mesti ada peningkatan. Itu dah hijrah yang sebenar. Tapi kalau kita statik dia tuan, ini satu benda yang merugikan kita lah ya. Jadi jangan kata sembahyang jenazah itu sunat, jangan kata dia ada rakaat ya. Itu soalan-soalan yang silap lah. Jadi kita kawan orang alim, kawan orang soleh kan tuan-tuan, hadir majlis mereka kan, dan elak kita daripada berkawan dengan kumpulan yang tak baik dan sebagainya tuan-tuan ya. Jadi kita hadir. Ini hari Ahadnya dia hari apa tuan? Hari Ahad. Ahad ni final bola Ustaz, faham Johor JDT kot. Asyura hari Isnin. Asyura hari Isnin kan. Hari Ahad kita panggil hari apa? Hari Tasu'ah, hari 9 Tasu'ah. Jadi tuan-tuan hari 9 tu kalau nak puasa tu anda lah tu. Siapa dapat puasa hari 9? Hari Ahad. Ahad ni tuan memang gantung betul kalau pejabat ni tak puasa benar kan. Ngadap komputer, ngadap pelanggan sikit-sikit, saya ingat boleh tahan lah kalau di pejabat ni. Tapi kalau di rumah, jangan boleh pasal kan peta ais tu memanggil-manggil tu. Jadi siapa yang dapat puasa hari Ahad, hari Tasu'ah, sambung hari Isnin, hari Asyura, lumayan tuan-tuan, dapat 2 tahun pengampunan dosa kan. Okey Ustaz, saya tak dapat hari 9, 10 je, hari Asyura je, hari Isnin, boleh juga. Boleh juga. Ustaz kalau dua-dua tak dapat, ni memang parah. Dan maaf lah Ustaz, saya buat poster ni buang hasil sebab saya biasa Quran saya khatam sehari sekali. Tu kalau macam tu boleh khatam Quran sehari sekali, tak dapat puasa sunat, okey lagi lah. Tapi Quran pun tak baca, puasa sunat pun tak nak buat, terugi tuan. Saya kira insyaAllah, saya pun tuan, secara jujur saya cakap, saya tak pernah mempuasa hari 9, pemalih. Puasa hari 10 insyaAllah, hari Asyura insyaAllah kita puasa. Tapi Nabi kata, kena bezakan puasa kita dengan puasa orang Yahudi. Puasa Asyura ni dimulakan oleh orang Yahudi dekat mana? Madinah. Di Madinah. Kenapa dia puasa? Sebab gembira dengan keselamatan Nabi Musa AS daripada dibunuh, dikejar oleh tentera Firaun dan tentera ni. Betul? Akhirnya sebab dia seronok, kita meraihkan kegembiraan kita tuan dengan puasa. Kata Bani Israel, umat-umat Nabi Musa dulu ni. Kata Nabi SAW ketika Nabi sampai di Madinah, kita lebih perlu berpuasa, lebih sepatutnya berpuasa berbanding kumpulan-kumpulan Bani Israel ini yang beriman dengan kitab Taurat, yang beriman dengan Nabi Musa. Kita umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman, kata Nabi SAW, lebih wajar berpuasa. Maka Nabi pun suruh berpuasa 10 hari Asyura. Nabi kata, "Lau ishtu ilal qabil la usumanna tasu'ah." Kalau aku hidup tahun depan, kata Nabi SAW, aku akan puasa pula hari 9. Tapi tahun berikutnya Nabi telah wafat. Tuan jadi insyaAllah tahun ni kita puasa lah. Saya cakap saya boleh puasa tadi kenapa tuan insyaAllah? Sebab esok saya akan teropak ke Jakarta. Saya ada satu seminar dengan Syekh Nuruddin di pondok dia. Jadi pondok tu tak ada pilihan. Tak ada pilihan, kena puasa juga. Jadi saya boleh puasa lah. Saya syukurnya pergi dekat Bogor ni kali ketiga saya pergi. Syukurnya sebab kita ni sebagai tetamu dikecualikan daripada qiyamul lail. Budak-budak bangun pukul 2 pagi sampailah ke subuh tu. Dia pukul 2 siapa yang lewat pun dah kena denda. Bukan lewat subuh, lewat tahajud. Di musalla tu siapa yang lewat datang dah kena denda. Jadi sebaik Syekh Nuruddin bagi sikit keringanan.
Ya, saya kata untuk siapa yang tetamu datang ni dikecualikan tiap bulan. Alhamdulillah, selamat kan. Pemandai sebenarnya tuan. Tapi tuan-tuan sekalian, puasa sebab semua puasa nak makan apa? Nak pergi keluar mana? Kau ada badai mana? Kita tahu badai mana kan? Oleh kerana orang semua puasa, alhamdulillah saya ingat tahun ni saya dapat puasa 9 dan 10. Saya kempen tuan-tuan juga puasa 9 10. Kalau tak termampu, tak terdaya, jangan sampai 10 pun tak puasa. Puasa dah sehari pun alhamdulillah tuan-tuan sekalian. Kita nak jadi orang baik, dan kita belum baik lagi tapi kita berusaha untuk jadi orang yang baik. Okey, selesai. Nombor 3 tu saya tak payah bacalah. Baik, kita pindah ke hadis yang kedua. Tuan-tuan, kita tengok hadis yang kedua ni. Hadis, tengok terjemahan dia. Hadis daripada Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan, ni kita masih berbicara tentang metod teknik memberikan perumpamaan. Nabi banyak kali, Quran pun banyak sebut tentang perumpamaan kan? Perumpamaan, tuan-tuan sekalian, Allah mengutuskan aku dengan petunjuk dan ilmu adalah seumpama hujan yang lebat yang menimpa satu tempat di bumi. Dan kita pun faham tuan-tuan, hari ini kita punya bumi, kita punya dunia gitu, ataupun kita sebut di Malaysia ni, musim-musim ini hujan sangat, masya-Allah tabarakallah, lebat sangat. Kita tengok tuan-tuan, ada sekali di Kelang, saya ingat minggu lepas dalam WhatsApp lah dia hantar gambar kan. Dah abang tu dah gapra pun tengok mululu tadi tengok. Okey lagi boleh makan ke tak? Kita mululu kita rasa kita boleh makan, kita tak ada zikir dah biasa. Lagi biasa ni. Tengok kau zinc atau bang dinding dekat tuang. Apa sekolah yang pindah daripada sini ke Nilai itu sekolah apa dia? Sama penuh tu yang putri tu. Tubuh Bursyah, tapi bukan atap dengan dia dinding roboh tu kan. Jangan buat masalah ini. Kan? Kalau kita jadi kontraktor tu memang tak payah nak tidur tu. Kau nak jawab kan? Dinding batu roboh. Saya nak kembali tadi. Orang tengok puting beliung tengok lah di sikit-sikit. Sudah dia tengok tuan makin kritikal, semua dah terbang, semua dah terbang. Dia pun Allahu Akbar, berhormati solat, berhormati solat, ada qomat dia. Qomat biasa kita kalau begitu apa nak buat? Azan dia berhormati solat, berhormati solat, Allahu Akbar, Allah. Dah kaprah. Bukan nak kata apa, kita sesiapa pun tuan dalam keadaan kita cemas ni macam-macam boleh jadi. Itu sedikit sangat gambaran-gambaran yang menggambarkan suasana hari kiamat. Itu sebab tu Quran kata wa taranna sasukara wa ma hum bisukara. Tengok kita tengok orang sok mabuk. Bukan mabuk debat dia minum toddy tau. Mabuk sebab takut yang sedang menyusukan anak dia campak kan. Orang perempuan dia takkan lepaskan anak dia, tuan sayang anak dia kan ketika menyusu lebih-lebih, dia takkan dilepaskan anak dia. Tapi kata kenapa berlaku suasana begitu? Itulah keadaan yang menggambarkan tuan betapa teruknya. Dan kita gambarkan tadi bahawa musim hujan. Ya tuan-tuan, anak-anak kita pun hafal doa ni. Saya rasa lah. Saya buruk sangka tuan-tuan tak hafal doa ni dah. Kalau hujan turun tuan-tuan baca apa? Aduh, dan baru saya kain ni hujan lagi tak? Apa tuan-tuan baca doa? Pendek je doa dia. Allahumma sayyiban nafi'an. Baca 3 kali. Kan? 2 patah je Allahumma, kita dah besok Allahumma barik lana, mesti tahulah. Sayyiban hujan, sayyiban itu hujan, nafi'an yang maksudnya yang bermanfaat. Artinya taklah sampai banjir, taklah sampai apa yang kita roboh, taklah sampai tak kita terbang. Kan? Allahumma sayyiban nafi'an. Sikit je doa dia. Itu doa. Tapi kalau dah lopek, kona tuan-tuan, kita jalan mana-mana pun sekarang ni air naik kan? Air naik sampai tayar kita risau juga tu kan? Tapi kalau begitu, biasa Syekh Muqtada dia akan ajar kita baca doa Nabi SAW. Allahumma hawalaina wala alaina. Itu transfer hujan. Entah kat bukit Rombau ke, dekat gunung mana ke, hutan Jolobu ke, doa tu biar dipindahkan hujan tu, jangan lagi turun ke tempat itu. Doa tu yang mungkin bawa hujan baca masuk walimah kedua kahwin anak itu kan. Ya tuan, kembali. Jadi Nabi umpamakan perumpamaan Allah utuskan Nabi SAW ni sama macam hujan lebat yang kono yang jatuh ke sebuah tempat dan terdapat padanya sekelompok tanah yang elok lagi bersih. Tanah yang ditipu hujan itu tanah yang subur dan boleh menampung air. Di mana ia menerima air dan menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan. Tuan-tuan lagi fahamlah mana tanah yang nak tanam apa gotah, mana suai tanam, mana tak suai kan? Tuan-tuan lebih faham. Okay, Nabi SAW umpamakan macam tu. Nabi dah cerita sikit tentang pertanian kan ni. Nabi cerita sikit tentang tanah.
Kan? Baik. Kategori tanah kedua adalah jenis tanah yang keras, yang menakung air, lalu Allah menjadikannya bermanfaat kepada manusia, iaitu untuk minum, menjadi gunung tanaman dan bercucuk tanam dengannya. Ada tanah tuan yang keras tapi dia boleh menampung air. Boleh buat kolam ko, boleh buat perigi ko. Ya, untuk kegunaan manusia ataupun untuk kegunaan tanaman-tanaman. Okey, baik. Dan yang ketiga, sekubra lagi perumpamaan untuk tuan-tuan tanah ni, yang ketiga, jenis yang gontang. Jenis gontang apa dia? Tak menanggung air dan tidak perlu menumbuhkan tumbuhan. Dia tak boleh takung air, dan kalau tanam pun tuan-tuan dia tak tumbuh. Tuan-tuan baik. Demikianlah perumpamaan. Ini perumpamaan orang yang faqih, yang faham agama secara mendalam mengenai urusan agamanya dan mendapat manfaat dari pengutusanku untuk membawa agama Allah. Setelah itu, setelah ia mengetahui, ia menyampaikan pula ilmu tersebut. Orang yang faham tuan-tuan, dia dapat ilmu, dia sampaikan. Itu yang paling baik. Dia umpama tanah yang first class tadi, yang grade pertama tadi. Tanah tadi apa tuan, grade pertama tadi dia boleh terima air, meresap air, dan dia boleh terima segala jenis benih tumbuhan, boleh tumbuh kat situ. Ini yang paling baik. Manusia yang paling baik siapa pula? Manusia yang dengar ilmu, dia faham, dia amalkan dan dia cuba sampaikan, kongsikan dengan orang lain. Ini paling baik. Cuma penyakit ini tuan, kita tahu yang FB-nya, yang WhatsApp-nya, kita dapat macam-macam maklumat. Maklumat ni tuan, ada yang betul, ada yang palsu. Saya dapat maklumat masih di Mekah lagi 2 bulan lepas. Ada syarikat bosa di Shah Alam, atau syarikat apa, syarikat Keto ke apa, dia kata mana-mana pertubuhan, pondok, madrasah yang inginkan bantuan, kami menjadikan zakat, sila hantar profil lengkap tuan-tuan punya madrasah pondok untuk kami buat bantuan. Itulah. Jadi ialah dia hantar pun free, kita baca pun free, cuma masuk itulah. Saya minta agensi saya semak. Dia kata mongak ustaz. Tak ada, tak wujud pun syarikat tu, tak wujud pun email tu. Jadi maknanya itu satu pemalsuan. Itu boleh cerita lagi benda-benda lain dalam bab penipuan duit sebagainya, tapi lebih besar risikonya ialah perpindahan maklumat, penerimaan maklumat tentang hukum hakam agama. Betul kan? Kita pun dapatlah macam-macam. Saya dapat yang Tasu'a Asyura pun daripada WhatsApp juga. Okeylah. Kita pun dapat doa awal dan akhir tahun pun daripada WhatsApp juga. Itu yang positif, yang bagus. Tapi tuan, perpindahan maklumat kadang-kadang banyak benda yang mengelirukan. Jadi tuan-tuan, minta maaf kalau benda yang tak clear, yang tak jelas, jangan cepat-cepat forward. Jangan tiba-tiba hantarnya, ni kita sebar-sebarkan. Kadang benda tu salah, apatah lagi melibatkan hukum hakam. Benda tu kalau kita tak pasti, tanya dulu, betul ke ustaz hadis ni? Betul ke hukumnya macam ni ustaz? Kalau kita pasti, kita sebarkan, yang baik kita dapat pahala kan? Benda yang tak pasti tu kita sebarkan benda yang salah, kita main belasah, main sebar, kita berdosa. Jadi benda tu kita kena berhati-hati. Walaupun niat kita baik tadi, kita sebarkan ilmu. Apa soalnya ilmu ni betul? Ada WhatsApp dalam bahasa Arab, saya dapat berangkat orang yang tak reti pun dia tak ada masalah lah, sebab dia tak faham apa-apa. Dia kata tokoh-tokoh besar dalam dunia Islam. Dia sebutlah Imam Ibn Katsir, Imam Zamakhsyari, beberapa tokoh lah. Tapi diselitkan juga tokoh-tokoh ulama Saudi. Dia tulis Ibn Utsaimin, bin Baz, dia tulis 3-4 tokoh ulama. Saya kata, kenapa tak masukkan ulama-ulama yang lain yang lebih besar sumbangannya? Bahkan 3-4 ulama yang disebutkan dalam WhatsApp itu ulama yang kontroversi dan menimbulkan kegusaran dalam jiwa umat Islam, khususnya yang berfahaman macam kita Ahlussunnah wal Jamaah di Malaysia. Maksud saya ialah, ada kalangan nama-nama yang disebutkan di itu tuan adalah ulama yang mencadangkan pada kerajaan Saudi agar dipindahkan makam Nabi SAW dari masjid itu pindah ke Baqi'. Tak tahu nak cerita dia? Ada dengar sikit-sikit kan? Sikit-sikit lah. Tuan-tuan, yang belum ada rezeki pergi umrah, berdoa supaya Allah bagi rezeki pergi umrah. Lepas pergi haji ni, berdoa, simpan duit, ya, dah tahun-tahun hijrah ni dah boleh berhenti merokok dah ni. Dah boleh berhenti merokok, kurangkan shopping-shopping yang tak ada kepentingan tu, simpan duit niat pergi haji, pergi umrah, insya-Allah. Ya, ini tahun baru ni nekat insya-Allah Tak apa, kawan-kawan cakap apa cakap lah, dia dah nekat ni, tak apa jadi-jadilah. Kan, jadi apa nikah satu lagi, tu ni hijrah lain tak. Saya kata tadi yang berhenti merokok tadi tuan-tuan Baik. Tuan-tuan, saya katakan tadi, Allahumma salli ala Muhammad, 5 minit lagi tentang apa tadi tu? Nama-nama tu
tokoh-tokoh kontroversi itu saya tak selesa lagi sebat, sebab dia bertanggungjawab mencadangkan kepada kerajaan Saudi pindahkan makam Nabi SAW daripada dalam masjid itu dibawa ke Baqi'. Baqi' itu tentu sebelah masjid, 400 meter daripada masjid. Dia ada hari-hari yang Nabi ziarah, Nabi akan ziarah Baqi' hari Jumaat, kan tuan-tuan sekalian. Tapi Baqi' itu tuan-tuan tahu tak kubur siapa di situ? Tahu tak mana kubur Sayyidina Aisyah? Tak tahu. Mana kubur Imam Malik? Tak tahu. Mana kubur Sayyidina Utsman bin Mas'ud, sahabat Nabi 120,000 makam kat situ? Tak tahu. Tak adalah isu sangat. Tak tahu kubur tu bukanlah satu isu sangat. Tapi yang jadi isunya lah, makam Nabi ini merupakan wahyu yang Allah perintahkan Nabi itu akan dikebumikan, dimakamkan di mana tempat baginda wafat. Yang kita pergi ziarah itu, itulah tempat Nabi wafat. Katil itulah di rumah Sayyidina Aisyah, itulah tempat Nabi wafat, dan Allah perintahkan makamkan di situ. Kenapa mereka, ulama-ulama contoh Ibn Utsaimin, dia tergamak memfatwakan, kata mewajibkan supaya keluarkan makam Nabi ini daripada tempat sekarang yang kita ziarah bagi salam itu, pindahkan ke Baqi'. Kenapa? Jawapan dia ialah kerajaan Saudi ni tuan, dia ada satu fikrah yang kita faham, fahaman Wahabi ini. Dia kata kita ziarah ni syirik. Orang yang berziarah makam Nabi dia anggap sebagai syirik. Bagi salam, saya pun kirim salam orang Risda ke makam Nabi SAW, saya kirim salam keluarga saya kadang tu hakim belakang berdoa. Mana tak bunyi? Dia kata kita melakukan perkara syirik. Tapi itu bukan syirik. Tuan-tuan yang pergi makam, ziarah makam Nabi, tuan-tuan takkan kata Nabi nanti bagi dan hajat, Nabi lah yang bagi dan manfaat, Nabi lah yang bagi dan kayu, Nabi lah bagi dan Nabi lah bagi balok. Tak. Yang segala itu kita letakkan kepada Allah Ta'ala. Betul. Yang berikan manfaat mudarat hanya Allah Ta'ala. Kita hanya bertawassul, memberi salam, memohon keberkatan Nabi SAW agar segala hajat kita dimudahkan. Tapi Saudi dia tak faham, tuan-tuan sekalian. Dia kata tak, orang yang ziarah makam ni syirik. Siapa yang pergi ke Madinah untuk pergi ziarah makam Nabi, dosa besar, syirik, bid'ah. Sepatutnya pergi ke Mekah, ke Madinah mesti berniat sembahyang di masjid Nabi, bukan ziarah makam Nabi. Tuan-tuan, sebenarnya benda tu benda yang sama. Kita datang ke Madinah untuk datang ziarah Nabi SAW dan juga solat di masjid Nabi. Dulu kita buat. Kan, dan semalam, ini cerita WhatsApp ni, penyebaran maklumat. Kalau yang faham-faham lah. Ada seorang pakcik ni pula, saya tak tahu orang Arab ke apa, dia pergi depan makam tu, dia berburak, dia buat pula satu, tak tahulah, dihebah-hebah kan, masuk surat khabar kan. Dia kata saya tadi bau burak dengan Nabi SAW secara jaga. Pakcik ni lepas ziarah makam, dia cerita kat keluar kat surat khabar Arab Saudi kan, saya bau burak dengan Nabi secara live. Tuan-tuan, perkara tu harus berlaku. Ini dalam ilmu tasawuf dipanggil bertemu Nabi secara yaqazah. Kan, harus berlaku. Dulu kalau tahun 80-an tu yang glamour ni cerita pasal arkam ni. Abu Ya tu selalu kata ada apa-apa dia tak rujuk mufti dah, dia tak rujuk pakar kewangan dah. Dia rujuk Nabi tu, dia buat dengan Nabi je. Benda tu harus berlaku, tapi fitnah ni sangat besar. Lebih-lebih lagi orang yang bercakap tu bukan ahlinya. Orang yang mendengar pun tak faham apa yang dia cerita jumpa Nabi secara jaga ni. Sangat keliru lah tuan. Tapi kata benda tu harus berlaku. Nanti saya akan cerita akan datang. Cuma pakcik ni tuan cerita bodoh tu dekat Saudi, apa nak buat? Korang tangkap, kena penjara kan? Kan? Sebab dasar kerajaan Saudi ni tak boleh terima benda-benda macam tu. Tu tuan saya nak cerita. Jadi kembali balik, tokoh-tokoh ulama yang kontroversi tu tak perlu kita sebar-sebarkan sebab kadang-kadang mengelirukan pemikiran kita. Okey, sikit kita hadis tu. Ya. Dan perumpamaan mereka yang langsung tidak mengambil endah tentang perkara tersebut dan tidak mahu menerima petunjuk dari Allah Ta'ala, yang mana dengan hidayah tersebutlah maka Allah memutuskan aku. Ada pula orang tuan-tuan, dia langsung tak ambil manfaat, langsung tak peduli dengan Nabi SAW. Orang Madinah ialah tala'al badru alaina, seronok Nabi datang. Kita tuan tahun baru hijrah ke, tahun apa ke, biasa-biasa je. Jangan macam tu tuan. Kita mesti seronok, mesti gembira, mesti berterima kasih, mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Lebih-lebih lagi dengan nikmat kehadiran Nabi SAW, dengan nikmat sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi saya kira untuk hari ini cukuplah tuan-tuan. Dua hadis kita baca. InsyaAllah dari segi nanti kita akan sambung pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf, sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru hijrah. Semoga kita terus berhijrah kepada yang lebih positif, yang lebih baik. Mohon maaf sekali lagi. Aku lupa qauli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kita ada ulasan tentang teknik 9 daripada 40 teknik Rasulullah mengajar
Untuk mengakhiri program pada pagi ini, saya persilakan Ustaz untuk membaca doa untuk semua Ustaz. اللهم ادعوني استجب لكم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. يا الله Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Ampunkan dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunkan dosa pasangan kami ya Allah. Ampunkan dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunkan dosa sahabat hadai kami ya Allah. Ampunkan dosa seluruh muslimin dan muslimat ya Rabbal Alamin. Ya Allah Tuhan kami, permudahkan urusan kami ya Allah. Mudahkan seluruh urusan kami ya Allah. Berkatilah umur kami ya Allah. Berkatilah usia kami ya Allah. Berkatilah masa kami ya Allah. Berkatilah rezeki kami ya Allah. Memudahkan seluruh urusan kami ya Rabbal Alamin. Dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudahkan kami ya Allah untuk berziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudahkan urusan kami ya Allah dan hajat kami ya Allah untuk tawaf di Ka'bah al-Musharrafah, untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji ya Allah. Mudahkan segala hajat kami ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Terangkan hati kami ya Allah. Fasihkan lidah kami untuk membaca Al-Quran ya Allah, untuk berselawat ya Allah, untuk berzikir ya Allah, untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk melakukan perkara-perkara ketaatan ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma hadha ad-du'a minka al-ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.